Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih dan sayang buat warga dewan sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Profesor Madya Wan Syafiqah binti Wan Muhammad Zaini. Pada petang ini kita sedia maklum bahawa dewasa ini akidah seseorang memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek, terutamanya buat dunia yang kian mencabar ini. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini ialah akidah Islam dan cabaran akidah semasa. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecermelangan akhlak, khususnya dalam persoalan mendorong akhlak dan sahsiah terpuji kepada masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita terlebih dahulu. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Profesor Madya Raudatul Najihah binti Ajan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Macam mana pula dengan Cik Pengerusi? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu berbaju kurung Saudari Profesor Madya Nun Ainin Akilah binti Muhammad Yasin. Selamat datang saudari. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Profesor Madya Siti Hanisah binti Zahari. Selamat datang juga buat saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep akidah? Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Pengerusi iaitu Saudari Profesor Madya Wan Syafiqah atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Berbalik kepada soalan tadi berkenaan dengan apa itu akidah. Perkataan akidah berasal daripada kata kerja bahasa Arab iaitu aqadah yang bermaksud simpul atau ikat. Pengertian akidah dari segi bahasa pula bermaksud mengukuh atau menguatkan perjanjian dan tekad yang penuh atau bulat. Dari segi istilah pula, akidah merupakan suatu ikatan kepercayaan serta keyakinan yang jazam atau kukuh kepada Allah yang Maha Esa. Tiada sebarang syak atau ragu. Terdapat 3 nama lain bagi akidah iaitu ilmu usuluddin, ilmu kalam dan ilmu tauhid. Al-Quran diiktiraf sebagai sumber akidah kerana ia datang daripada Allah dan dipindahkan secara mutawatir. Bukan itu sahaja, malah Allah memberi jaminan dari sebarang perubahan dan penyelewengan hingga hari kiamat. Secara umumnya, hadis terbahagi kepada 2 sudut perawi iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Firman Allah dalam surah An-Najmi ayat 3 dan 4 yang bermaksud, dan Nabi Muhammad SAW tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, iaitu Al-Quran dan hadis, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Para ulama secara ijma' menegaskan bahawa wajib beramal dengan hadis mutawatir di dalam kedua-dua bidang akidah dan syariah. Jumhur ulama pula berpendapat hadis ahad wajib diamalkan di dalam bidang syariah dan tidak di dalam bidang akidah. Akal merupakan anugerah serta amanah Allah kepada manusia. Di dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggesa manusia menggunakan akal untuk memantapkan keimanan seperti meneliti dan mengkaji kejadian alam dan makhluk. Antara peranan akal bagi pendapat ulama salaf dan khalaf daripada ahli sunnah ialah akal sebagai alat atau wasilah untuk memahami akidah yang ditetapkan oleh syarak. Akal sekadar untuk menyokong dan mengukuhkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahaja dan hanya sebagai saksi bukan sebagai hakim bagi isu akidah. Bagi kelompok Mu'tazilah, Syiah dan golongan yang mengutamakan akal, mereka menjadikan akal sebagai penetap akidah mengatasi nas dan syarak. Mereka menjadikan nas syarak hanya sebagai takrir bagi menguatkan akal dalam mencari kebenaran akidah. Dalam isu-isu akidah, akal digunakan untuk membuat penelitian dan kajian yang mendalam berdasarkan dalil dan hujah akal sebagai wasilah untuk menyokong dan memantapkan akidah Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Matlamat utama penggunaan hujah akal adalah untuk mempertahankan akidah dan juga bagi menolak sebarang keraguan dan syubhah dari segala aliran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah Islam. Secara umumnya, metodologi akidah terbahagi kepada 3 iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Dari segi istilah, tauhid rububiyah bermaksud mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb atau pencipta, penguasa dan pentadbir terhadap seluruh makhluk serta mengimani bahawa tiada saingan dalam pemerintahannya. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 61 yang bermaksud, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Tauhid uluhiyah pula bermaksud beriktikad bahawa hanya Allah sahaja yang berhak disembah, dicintai dan ditaati. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25 yang bermaksud, dan kami tidak mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu, beribadatlah kamu kepadaku. Seterusnya, tauhid asma' wa sifat bermaksud beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, suci serta bersih dari segala kekurangan. Tauhid asma' ialah nama-nama Allah dari Al-Quran dan hadis, dan semua nama Allah adalah baik serta menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Tauhid sifat pula merupakan sifat-sifat Allah dari Al-Quran dan hadis, iaitu suci dari sifat kekurangan dan tidak menyerupai sesuatu yang baru, iaitu makhluk. Sekian sahaja penjelasan saya pada kali ini. Saya serahkan semula kepada Cik Pengerusi kita untuk meneruskan lagi forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa akidah merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang kaedah-kaedah untuk menetapkan pegangan dan juga kepercayaan yang tabitah, kekal dan tidak berubah sejak dari zaman Nabi Adam hinggalah zaman Nabi Muhammad SAW. Semua perkara akidah mestilah bersumberkan kepada dalil-dalil yang meyakinkan dan pasti. Justru itu, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah langkah mengatasi cabaran akidah semasa agar dapat dicapai dengan holistik dan kepentingan akidah? Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator kita yang manis lagikan Ayu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin sekalian. Saya Profesor Madya Ainun Akilah sebagai panel kedua pada forum hari ini. Akan mengupas tentang kepentingan akidah dahulu dan seterusnya langkah-langkah mengatasi cabaran akidah semasa. Bagi pertama sekali, terdapat 7 kepentingan akidah yang saya akan bincangkan. Pertamanya, akidah penting kerana akidah yang benar adalah asas kepada makrifatullah, iaitu ilmu mengenal Allah. Yang keduanya, kepentingan akidah adalah akidah yang benar merupakan syarat suatu amalan itu diterima sebagai ibadah. Seterusnya, kepentingan akidah yang ketiga adalah akidah ini penting untuk menjadi benteng yang ampuh bagi menghadapi cabaran kehidupan.
Yang keempat pula, akidah penting untuk mengelakkan umat Islam daripada murtad. Setelah itu, yang kelima, akidah dapat menghindarkan umat Islam daripada terperangkap dengan ajaran-ajaran sesat. Lanjut dengan kepentingan yang keenam, akidah penting untuk memantapkan iman demi menjauhi amalan-amalan yang merosakkan akidah. Akhir sekali, kepentingan akidah adalah sebagai timbangan amalan dalam penentuan balasan syurga atau neraka. Seterusnya, saya akan mengupas langkah-langkah mengatasi cabaran akidah semasa. Pertama, langkah yang boleh diambil adalah kita perlu sentiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam apa sahaja yang kita lakukan sebagai panduan. Yang kedua, kita perlu sentiasa berwaspada dengan akidah golongan sesat. Seterusnya, kita mesti tahu dan mengamalkan akidah yang benar, bukanlah akidah yang direka-reka oleh manusia. Dan akhir sekali, kita boleh mengambil langkah mengenal pasti akidah kitab yang sahih dahulu sebelum menggunakan sesebuah kitab. Sekian sahaja kupasan saya tentang kepentingan akidah dan langkah-langkah mengatasi cabaran akidah semasa. Seterusnya, saya serahkan semula kepada moderator untuk meneruskan lagi perbincangan forum kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Seperti mana yang kita ketahui, akidah mempunyai banyak kepentingan untuk diri kita seperti yang telah dinyatakan oleh Profesor Madya Aqilah sebentar tadi. Oleh itu, masyarakat mestilah mengenal pasti terlebih dahulu kitab akidah yang sahih sebelum mempercayai sesebuah kitab. Saya ingin meminta pendapat panel kita yang ketiga tentang persoalan isu yang hangat dibincangkan tentang ajaran sesat yang kian menular di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator kita. Saya, Profesor Madya Siti Hanifah binti Zahari, ingin mengulas tentang isu semasa ada sesat di mana kini telah ramai golongan negara kita juga terdapat orang yang memakai ada sesat seperti fahaman Wahabi. Golongan Wahabi dapat didefinisikan sebagai golongan yang menggelarkan dirinya Salafiyah. Golongan tersebut berpegang pada beberapa abad fahaman Wahabi diperkenalkan dan dikembangkan. Fahaman Wahabi ditolak disebabkan akidah yang diamalkan bercanggah dengan akidah Islam yang sebenar. Golongan Wahabi percaya bahawa Tauhid Rububiyah ini dimiliki oleh orang Islam dan bukan Islam. Maksudnya, mereka percaya bahawa orang bukan Islam juga mempunyai Tauhid Rububiyah dan beriktikad bahawa Allah turunkan hujan, mencipta, menghidupkan dan mematikan. Golongan Wahabi mengkafirkan dan mensyirikkan orang yang bertawasul dengan Nabi dan orang soleh. Walhal, bertawasul ini majoriti diterima oleh ulama-ulama Islam. Bertawasul juga pernah berlaku pada zaman Nabi. Sekian saja pada saya serahkan kembali kepada Cik Moderator kita. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangkal lagi fahaman Wahabi ini tidak boleh diamalkan kerana akidahnya amatlah tersasar jauh dari akidah Islam yang sebenar. Sebelum kita leka dengan permainan dunia yang kian mencabar, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri.
Wallahu alam, saya akhiri forum remaja kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.